Okey, disebabkan hari ini saya pakai baju Melayu, jadi topik saya pada hari ini mestilah berkaitan dengan Melayu juga kan? Hari ini saya nak cerita sikit lah tentang salah satu jenis tanah yang ada di Malaysia, iaitu tanah rizab Melayu. Okey, apa itu tanah rizab Melayu? Tanah rizab Melayu ni sebenarnya tanah yang tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disewa, tidak boleh dipajak ataupun digadai kepada orang bukan Melayu. Senang cerita, tanah ni memang special untuk orang Melayu lah. So mesti korang tertanya kan, kenapa tanah ni hanya untuk orang Melayu? Kenapa tak ada tanah untuk bangsa-bangsa yang lain? Kenapa? Kita kena tengok baliklah sejarah kewujudan tanah rizab Melayu ini. Sebenarnya tanah rizab Melayu ni dah wujud lama dah, iaitu sebelum merdeka, dan telah diwujudkan oleh pihak British melalui Enactment Rizab Melayu 1911. So enactment ni pun telah dikuatkuasakan di negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Negeri Sembilan, Negeri Pahang, Perak dan Selangor. Selepas tu, enactment ini telah pun dimansuhkan dan digantikan dengan Enactment Rizab Melayu 1913 yang diguna pakai sehingga sekarang sebagai Enactment Tanah Melayu. Okey, objektif tanah rizab Melayu yang kita dapat lihat pada hari ini ialah pertama, untuk menyekat tanah kerajaan di dalam kawasan rizab Melayu daripada dilupuskan kepada orang bukan Melayu. Dan kedua ialah untuk menyekat tanah rizab Melayu ni daripada dibuat urusan persendirian di antara orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Okey, sekarang ni apa yang boleh dibuat dengan tanah rizab Melayu ni? Tanah rizab Melayu ni memang hanya untuk orang Melayu. Mana-mana tanah yang telah diisytiharkan sebagai rizab Melayu mestilah kekal sebagai tanah rizab Melayu sampai diisytiharkan batal oleh pihak-pihak yang berkenaan. Okey, tanah rizab Melayu ni macam tanah-tanah yang lain lah. Kalau korang beli rumah kan, nanti dapat geran. So nanti dia akan tulis lah dekat atas geran korang tu tanah rizab Melayu. Dan akan tulis juga dia punya kegunaan. So tanah rizab Melayu ni biasanya 3 lah kegunaan dia. Boleh digunakan untuk first, bangunan, second, industri, dan third, pertanian. Okey, sekarang ni siapa yang ada kuasa lah untuk isytiharkan tanah rizab Melayu ni? Dia sebenarnya bergantung kepada Enactment Rizab negeri masing-masing. Contohnya seperti di Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Selangor, kuasa untuk isytiharkan sebagai tanah rizab Melayu ni terletak pada Menteri Besar. Okey, tujuan perisytiharan tanah rizab Melayu ni ialah untuk pertama, membatalkan rizab Melayu lah. Yang kedua, untuk mewujudkan kawasan rizab Melayu. Dan ketiga, untuk memindah had sepadan rizab Melayu. Sekarang ni tak semua tanah yang ada kat Malaysia ni boleh diisytiharkan sebagai tanah rizab Melayu. So tanah-tanah jenis tanah yang boleh diisytiharkan ialah tanah kerajaan, tanah rizab awam, tanah hak milik dan tanah merah. Tanah liat dan tanah hutan simpan. Lepas tu, kalau nak isytiharkan sebagai tanah rizab Melayu tu, dia ada syarat-syarat dia juga. Antara syarat-syarat dia ialah, kita boleh tengok dekat Perlembagaan Persekutuan kita, Perkara 89(2), dia ada menyatakan yang tanah tu mestilah tanah yang belum dimajukan dan belum dicucuk tanam. Antara syarat yang lain ialah tanah tu kalau macam telah diisytiharkan sebagai tanah rizab Melayu, mestilah ada tanah lain yang untuk digantikan dengan tanah itu. Contohnya macam kalau ada 100 hektar tanah telah diisytiharkan sebagai tanah rizab Melayu, so kena ganti balik lah dengan keluasan hektar yang sama, iaitu 100 hektar juga dia kena ganti. Kalau tak, tanah itu tak dikira sebagai tanah rizab Melayu. Okey, macam itulah kisah dia sedikit tentang tanah rizab Melayu. Kesimpulannya, orang kata tanah rizab Melayu ni merupakan salah satu harta yang sangat penting untuk kita sebagai orang Melayu untuk mengekalkan kelangsungan kaum Melayu di bumi Malaysia ini. Tapi apa yang membimbangkan sekarang ni ialah peratus tanah rizab Melayu ni kita lihat semakin berkurangan lah, iaitu pada tahun 2018 peratus dia sekarang tinggal 12% saja. Ini dah bertentangan lah dengan salah satu wasiat Raja-Raja Melayu 1957 yang menyatakan tanah rizab Melayu ni mestilah 50%. Oleh itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab ni kena ambil tindakan lah untuk memastikan tanah rizab Melayu ni naikkan balik lah dia punya peratus tu, agar tanah rizab Melayu ni terus dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.